Kila. Hai, Assalamualaikum. Dengar tak? Hai. Hai, dengar jelas tak? Dengar jelas. Korang dengar jelas tak? Hai, Assalamualaikum semua. Salam. Kila say hi. Apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Baru balik main badminton tadi. Oh. Sebab esok Esok dah nak PKPB kena kan? PKPB. Ya, betul. Kila dah dinner? Dinner dah tadi dah. Baru lepas makan. Alhamdulillah. Awak ada dinner ke? Dah makan dah. Ya, moderator hari ni. Okey, korang Hai, kalau terima kasih jelas. Mantap. Ada okey, Wawa, bagus. ada Hazim Wafid. Hai. Okey. Okey, Kila nak tahu tak season pertama, season second ni, season kedua ni, episod pertama sangat istimewa. Sebab apa? Sebab kita ada Kila is the one. Wah. Bunyi sikit. Kan? Kalau Terima korang nak kasih. tahu, sama-sama. Kalau korang nak tahu, Kila merupakan ex-student UiTM Rembau, diploma kan? Dan apa yang dan apa yang paling special, Kila juga merupakan bekas ahli NS JITA pada awal lagi NS JITA ditubuhkan. Betul? Betul. Awak apa lah dulu. Special kan? Aktif. Okey Kila, sebelum kita start dengan soalan-soalan yang menarik, boleh tak Kila share sedikit latar belakang Kila? Sebab saya tahu ramai viewers kita nak kenal Kila dengan lebih mendalam lagi. Ya, kau nak kenal saya. Ya, saya nak kenal Kila. Okay, hai. Nama Kila adalah Wan Nur Akilah Syahirah binti Wan Lokman. Panjang. Nak akad nikah nanti susah sikit. Tapi orang selalu panggil Kila lah. Senang dikenali sebagai Kila. Dan Kila merupakan itulah juara Ratu Hijabista musim yang pertama di Malaysia. Alhamdulillah. Dan Kila juga merupakan bekas pelajar diploma Communication and Media Study di UiTM Rembau. Dan Kila juga merupakan orang Kelantan, boleh kecek Kelantan juga, gitu. Tapi menetap di Selangor. Itulah sedikit sebanyak. Kalau yang tanya status, masih single lah Alhamdulillah. Tiba. Boleh try kan? Okey Kila. Jadi yang seperti yang kita tahu, Kila baru saja dinobatkan sebagai juara Ratu Hijabista pada tahun ini dalam program Ratu Hijabista kan. Jadi boleh tak Kila share sedikit pengalaman daripada awal sampai akhir sampai dinobatkan sebagai juara Ratu Hijabista itu sendiri. Boleh tak share pengalaman tu? Okay. Bila sebut nak share pengalaman Ratu Hijabista meremang tau. Sebab bila ingat balik, betul lah orang kata it's not easy to be easy. Seriously, waktu Kila masuk pun Kila tak expect yang macam dia punya akan jadi staff itu. Apa yang orang nampak di TV hanyalah semua, kita buat challenge, kita happy kan, dia pakai kamera happy. Tapi sebenarnya segala tangisan, nak give up, rasa macam terlalu penat, sakit semua, orang tak pernah tahu. Dan Kila pun tak pernah nak share kan dekat orang macam mana kita selalu orang kata balik lewat, habis syuting pun bukan macam orang biasa lah. 24 jam itu adalah masa kita adalah dengan production tau. Apa orang nampak dekat TV, sejam berlangsung, okay habis, macam tu, sekejap je. Tapi dia punya hectic shooting tu sebab kita back to back. Kadang-kadang kita pergi sana, kadang-kadang kita pergi sini. Sangat penat lah. Dan Kila boleh cakap pengalaman masuk Ratu Hijabista adalah Kila boleh kata bukan langkah yang salah Kila masuk. Sebab bagi Kila Ratu Hijabista sangatlah best. Dia menjadikan kita ni a better person tau. Kila boleh cakap. Sebab bila kita masuk di samping challenge dia macam yang semua tengok, kita macam-macam lah buat challenge itu, challenge ini. Tapi orang kata di sebalik challenge-challenge kita buat tu, benda tu sebenarnya banyak memberi Kila pengajaran tentang hidup, macam mana kita nak be a better person lah dari pelbagai aspek. And pengalaman yang best juga sebab Kila berjumpa dengan 11 ratu dalam tu. Dan 11 ratu itu adalah daripada different background tau. Maksudnya ada yang dah berumur 27 tahun, ada yang 25 tahun, dan Kila adalah paling muda lah. Ada 3 ratu paling muda dekat situ. So benda tu jadi fun sebab bila Kila masuk, Kila daripada bidang Masscom, Communication and Media Study kan. Tapi bila Kila masuk Ratu, Kila jumpa orang bidang engineering, Kila jumpa orang bidang law lah, doktor lah. So bila kita sembang kan, bila kita duduk,
kita berkongsi cerita tau, seronok. Best sangat. Contohnya macam Kila, mungkin orang kata Kila belajar dalam bidang penyiaran. So Kila tahu sedikit sebanyak, oh TV ni macam ni. Tapi buat yang ada yang belajar dalam bidang doktor dan engineering, diorang tak biasa benda macam ni kan. So kita berkongsi lah dekat situ. Tu kalau macam kadang-kadang Kila sakit ke apa, Kila tanya yang pandai bahagian doktor, what if I macam ni, okay ke? So pengalaman yang sangat best, indah, yang Kila rasa tak salah lah. Keputusan Kila untuk juara tu Hijabisa tak salah. Production pun fun, moments tu tak boleh beli dah, sangat mahal. Okey, jadi program Ratu Hijabisa itu sendiri bukan sekadar muka cantik semata-mata, tapi ilmu, pengalaman juga. Sebab macam Kila cakap lah, dia orang merupakan seorang doktor, engineer, Kila pun daripada penyiaran. Jadi sangat-sangat orang kata woman power lah macam tu kan. Okey Kila. Jadi orang kata kan, setiap perkara yang kita lakukan dalam kehidupan pasti akan ada cabarannya. Jadi macam Kila sendiri, macam first time Kila masuk Ratu Hijabisa, pasti akan ada cabarannya. Jadi apakah cabaran yang Kila sendiri perlu tempuhi? Okey, dari segi cabaran, selain daripada cabaran-cabaran sehingga ke week 8, minggu ke-8 sampai ke pentas final itu, Kila rasa cabaran yang Kila tak pernah share lagi dekat orang. Kila rasa dari segi pengorbanan lah sebenarnya cabaran tu. Kita korbankan masa, kita korbankan tenaga untuk kita stay committed dalam program tersebut. Dari segi tenaga, Kila boleh cakap bukan tenaga Kila sahaja, tapi tenaga ibu bapa, orang yang membantu. Sebab dekat Ratu Hijabisa, kita tidak diberikan tempat tinggal untuk duduk sekali, kan, macam like TV program 4. Sebab time tu kita COVID dan sebagainya, so kita tak nak ambil risiko, so kita diminta untuk duduk di rumah masing-masing lah. Dan Kila rasa cabaran waktu tu adalah Kila shooting tak ikut masa tau. Kita orang kadang-kadang balik 3, 4, 5 pagi dan sebagainya. So parents Kila tak bagi Kila drive. So yelah, bayangkan kalau habis 4 pagi kita dah penat ni shooting. So betul, nak balik drive seorang tu takutlah Kila pula perempuan tak selamat. So kadang-kadang parents Kila lah yang ambil. Kila kalau shooting ke apa, memang parents Kila hantar, parents Kila ambil. Jadi cabaran dekat situ, kita sebagai anak, kita yang masuk program. Tapi bila tengok parents kita yang orang susah kata payah. Bersusah payah, macam like okay je, hantar je anak dia, sabar je kan. Macam sebabkan mereka, tiba-tiba rasa sebab saya tak boleh cakap parents. Sebabkan macam ni, sebabkan kita tahu susah penat kan parents kita support kita, membuatkan Kila rasa time tu Kila macam no matter what, Kila nak buat benda ni sampai habis, Kila nak bagi Kila menang juga. Dia sampai rasa macam tu. Sebab kita dah penat, kita dah susah. Macam parents kita pun penat juga kan. So Kila nak buat biar benda ni worth it tau. Dia punya cabaran kat situ lah, dari segi masa dan tenaga, bukan hanya kita tapi orang-orang di sebalik tabir ni. Betul. Jadi masa dan tenaga yang diberikan sepanjang program tu berlangsung, akhirnya Kila dinobatkan sebagai juara Ratu Hijabisa. Tahniah Kila. Terima kasih. Ada yang cakap muka kita sama lah, sama ke? Lah pula sama, jumpa kembar lah pula. Okey Kila. Jadi macam orang lain kan, dia ada idola masing-masing tau. Nak dijadikan benchmark orang kata dalam satu-satu perkara yang diorang lakukan. Jadi seperti Kila sendiri dalam Ratu Hijabisa ataupun semasa Kila masih belajar lagi, siapakah idola Kila dan mengapa Kila pilih individu tersebut dijadikan sebagai idola? Okey, Kila rasa dalam hidup ni semua orang kena ada idola tau. Sebab idola ni penting untuk kita jadi a better person tau. Self development pun sama. Macam Kila, kalau orang yang terdekat, yang rapat dengan Kila, yang Kila selalu jadikan idola adalah parents Kila lah, Umi dengan Abi. Sebab dia buatkan kita ni sebagai anak, kita nak buat macam-macam, kita nak achieve pelbagai kejayaan, bukan untuk hanya kita, tapi untuk kita punya parents dan untuk kita punya family tau, dekat situ. Tapi kalau bercakap dari segi industri, orang yang Kila look up for adalah Nur Nilofa binti Muhammad Nur lah. Nilofa. Kenapa Nilofa? Sebab bagi Kila, she's been through a lot. Dia adalah superwoman tau. Dia very successful, bukan sahaja dari segi dunia tapi akhirat juga. So dia buatkan Kila macam belajar like I have to be balanced. Maksudnya dunia pun kita boleh jadi berjaya, and akhirat kita tak boleh lupa, because kita berjaya dekat dunia dan ni, bila-bila masa kita boleh mati. Betul?
Betul. Bila masa kita boleh, Allah tu boleh tarik nyawa, so apa kita nak bawa bekalan kita dekat akhirat nanti. So dari segi macam Kila percaya, you pun sangat adore juga dengan Niloufar kan. Macam mana cara dia bawa diri, dia dah ada everything. So dia lah orang yang Kila jadikan idola. Macam walaupun Kila akan kejar like okay, I want to be successful, Kila nak macam ni hidup, but I have to always remind myself yang kena selari lah kita punya dunia dan juga akhirat tu kena selari. So itulah Kila rasa macam dia tu merupakan satu contoh yang baik lah sebenarnya. InsyaAllah. Okay Kila, jadi selepas dinobatkan sebagai juara Ratu Hijabista, pasti Kila rasakan perbezaan yang ketarakan sebelum dan selepas. Jadi boleh tak Kila share sedikit apa perbezaan tersebut? Ketara, dari segi diri Kila rasa sama. Kila masih lagi seorang Kila yang cheeky, happy go lucky macam ni. Tapi Kila rasa mungkin yang berubah selepas menjadi seorang juara adalah dari segi komitmen dan juga tanggungjawab. Macam dulu Kila merupakan seorang pelajar dan komitmen Kila hanyalah kepada belajar. Kan? Maksudnya kita nak capai dekan setiap SEM, kita nak macam ni. Tapi bila dah dinobatkan, dah masuk dalam industri ni, dia dah terbahagi dua lah. Kila kena bagi full komitmen dekat study dan juga full komitmen dekat kerja. Jadi dari segi komitmen kerja lah dia bertambah sikit. So I have to be balanced lah. Study pun kena okay, kerja pun okay. Macam tu lah. Lepas tu ada yang tanya Kila nak tips cara siapkan kerja dengan efisien dan cepat, memandangkan Kila merupakan pelajar dan juga berkejaya dan pada satu masa yang sama kan. Jadi ada tak tips? Tips, okay. Tips ni macam dulu dekat Romba pun Kila aktif juga dalam event lah dan sebagainya. Bukan macam sekarang. Sekarang pun yelah Kila kerja dan sebagainya. Kila rasa cara untuk siapkan kerja ya tadi, macam mana cara efisien. Efisien. You kena balance. You kena tahu kepentingan sesuatu tu. Contoh, kalau you rasa macam lagi 2-3 hari ni ada shooting, ada kerja ni, ada event ke apa-apa kerja lah kan, nak kena fokus. So you ada assignment yang kena buat, you siapkan awal-awal. Kalau macam tak kena send lagi, hari yang kena send tu you terus send, so that you tak terburu-buru, tak masih aku tak siap lagi kerja ni tapi aku kerja macam mana. So kalau Kila selalu siapkan benda yang penting tu awal dulu. Macam tu. So that kita tak menyusahkan orang lain. Kita tak menyusahkan diri kita, kita menyusahkan orang lain juga. Sebab kita kena ingat kita tak boleh jadi selfish lah. Itu yang Kila selalu remind diri Kila. Tak nak jadi selfish. So kalau tak nak, Kila kena balance lah. Kena siapkan kerja tu awal. Di samping kita boleh juga berjaya kan. Kita boleh jadi balance. So sebenarnya nak dengan tak nak je. Betul. Jadi dahulukan mana yang penting. Betul tak Kila? Betul. Okay Kila. Kila merupakan seorang pelajar ijazah sarjana muda Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media di Shah Alam sekarang ni kan? Dalam jurusan penyiaran. Jadi bagaimana, Kila boleh tak share sikit macam mana Kila mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam program Ratu Hijabista itu sendiri dan kehidupan seharian? Okay. Macam Kila share tadi kan, Kila kongsi dengan doktor, engineer berkenaan dengan penyiaran itu sendiri. Jadi bagaimana? Okay, apa yang Kila bersyukur adalah Kila datang daripada seorang pelajar komunikasi dan media. Jadi sebagai pelajar Mascom, kita dah orang kata terdedah dengan ilmu-ilmu media, dengan ilmu-ilmu komunikasi ni kan. Jadi waktu Kila masuk program Ratu, apa yang Kila rasa benefit untuk diri Kila adalah Kila dah faham dah how it works kan. Macam mana TV works, macam mana production works. So bila kita tengok orang lain bekerja, sekeliling kita bekerja, kita dah faham. So kita tak akan jadi cepat mengeluh dan kita lebih sebenarnya appreciate kerja orang lain. Betul. So kita akan rasa macam it's so easy tau sebenarnya macam ni. So bila kita ada ilmu, bila kita belajar benda tu, kita senang adapt dengan situation tu sendiri. So tak salah kalau dia orang buat ni kadang-kadang tu macam cameraman kan, dia pegang kamera ke apa, kita macam ini bang, ini macam tu lah, dia macam like fun jugalah maksudnya. Kila bidang broadcasting dan juga Kila pun masuk dalam bidang broadcasting kan sekarang. Jadi banyak Kila berkongsi dengan production sendiri macam kalau Kila intern macam mana kan. Banyak sangat yang Kila belajar dan Kila faham tentang industri ni lebih, orang kata lebih luas. Lebih orang kata Kila rasa sebenarnya itu adalah orang panggil apa? Keuntungan lah untuk diri Kila. So Kila benefit untuk Kila sendiri. Kila dah di-expose awal, Kila banyak dah
macam dengar experience dari pelbagai orang kan yang dah bekerja, yang dah Betul. mengalami jatuh bangun dalam bidang industri ni. So benda tu Kila rasa macam Kila ambil dan Kila hadam. Supaya one day nanti bila Kila bekerja, Kila akan aplikasikan benda tu. Sebab tu pentingnya untuk dengan siapa pun kita jumpa, kita belajar daripada mereka. Betul. Jadi Kila, sebelum Kila orang kata merancang join Ratu Hijabista ni kan, siapa yang mendorong Kila ni join Ratu Hijabista macam tu? Kalau tak join menyesal macam tu. Kila rasa yang mendorong yang macam abi Kila, ayah Kila ni Kila nak masuk bidang ni dah lama, dari zaman sekolah lagi. Kila pernah buat modelling, start form 4 Kila dah start modelling dan sebagainya sebab Kila minat. And waktu form 5 tu Kila adalah untuk nak kolaborasi dengan sebuah TV, tapi Kila masih lagi form 5 ketika itu. And abi Kila ni dia jenis yang dipentingkan anak-anak dia dari segi education. Whatever it is, education come first. Macam tu. Dia memang education tu memang penting dalam hidup. So Kila memang dalam diri Kila memang daripada dulu memang Kila minat dari segi orang kata bidang seni, dari segi komunikasi kan. Banyak cakap kan macam ni lah. Betul. Daripada kecil minat. Tapi kita sebagai anak menghormati keputusan ibu ayah kita lah, parents kita. Sebab Kila percaya parents ni dia tahu yang terbaik. So Kila cakap tak apalah, sabarlah dulu, adalah satu hari nanti akan adalah tu Kila akan join benda-benda macam tu juga. So masa tu ada iklan dekat TV keluar, iklan Ratu Hijabista keluar kan. So abi Kila cakap lah, tak nak join ke? Kila macam macam tak pernah pun dia macam like okay boleh join kan. So Kila macam macam ni green light ke kan? Kan? So Kila macam fikir-fikir macam nak join ke tak. Kalau nak tahu Kila hantar video tu sehari sebelum nak habis dah. Tak silap Kila lah, Kila sangat last minute. So macam kita duk fikirkan nak ke tak. Tapi Kila ada a friend which is nama dia Atira Kalisha. Kalau dia menonton, dia lah yang macam like DM Kila, message Kila, kau kena masuk tau ni. Aku boleh nampak masa depan kau dekat sini. Dia cakap macam ya ke kau ni Atira kan. Sebab tu Kila rasa pentingnya untuk ada kawan yang push you ke depan. Kadang-kadang kita tahu kebolehan diri kita, kita tahu kita nak buat benda tu, tapi dalam diri kita ni selalu akan ada macam like bisikan macam aku betul ke macam ni kan. Kita kan manusia selalu macam tu. Sangat penting untuk ada kawan yang babe, pergi babe, go. Selagi kita tak try, kita tak cuba, kita takkan tahu nasib kita kan. So waktu Tira cakap tu macam hari-hari dah buat video belum? Dia tanya kan, macam esok dia message lagi, dah buat video belum? So sebabkan dia lah, dia buat Kila rasa macam betul ke? Aku rasa tak, last kali lah fikir okay, aku nak buat jugalah, I want to do this. Whatever happens pun jadilah. So Kila hantar juga video lah. So apa yang Kila cakap, ada kawan yang very supportive tu sangat penting. Betul. Kadang-kadang benda-benda last minute pun menjadi Kila. Betul sebab kadang-kadang kita rasa lah betul ke tak yakin dengan diri kita kan. Betul. Sebenarnya kita tak boleh. Bila ada kawan yang push kita ke depan nak tengok kita berjaya, itu adalah the best gift tau sebenarnya, nikmatnya. Betul. Allah bagi. Okay, masa Kila cakap tadi kan, dalam program Ratu Hijabista ada 8 minggu. Jadi setiap minggu tu berbeza orang kata cabaran. Mana satu, sepanjang 8 minggu tu, Kila rasa mana minggu yang paling orang kata mental breakdown lah macam tu? Mental breakdown Kila boleh cakap kalau dari segi menguji diri Kila, menguji Kila punya tahap takut adalah Kila rasa mungkin episod Ula. Sebab kalau dekat universiti pun kawan-kawan Kila kat universiti memang diorang tahu Kila ni memang takut dengan ular. Kadang-kadang Kila tengok gambar phone dekat ular, Kila boleh tercampak tau phone. Dia macam fobia sebab ada macam kisah pernah berlaku, dia trauma. So waktu kita orang masuk gua tu, Kila dah dengar orang-orang jerit dah tahu. So Kila macam, Kila ni jenis yang akan act cool lah depan orang, tapi dalam hati Allah je lah tahu. Kila macam tak ada kot, macam kita tak nak nervous. Kalau kita tak nak orang nampak kita nervous kan, kita kena acah-acah sikit lah, biasalah kan. Lepas tu waktu turn Kila untuk masuk tu, Kila macam okay, tak sabar, Kila lah paling enjoy. Tiba masuk dalam, Kila dah nampak belut tau. Ya Allah, belut dekat kaki. Kila macam, adakah hidup aku akan berakhir? Kila macam mungkin aku kot tak keluar minggu ni. Kila dah rasa dah aku tak boleh ni kot buat challenge ni kan. Lepas tu sebab yelah belut lembut, lembik kan. Dia licin ya Allah, tak pernah terbayang. Dan kita kena masukkan kaki. And dia cium tapak kaki kita. Ya Allah, siapa pernah cium tapak kaki kita? Cuba bagi tahu.
Belut tu cium. Dia macam cuk. Lepas tu kaki kita kan nak terangkat-rangkat tau. Lepas tu Kila disuruh untuk masukkan tangan dalam macam box tu kan dekat atas, dekat kiri kanan pula tu. Kejung tangan kita ni. Lepas tu tiba-tiba waktu tu, lepas tu dia buka tau kotak tu. Dia tak ada lagi benda dalam tu. Dia suruh kita tutup mata lah. Lepas tu tiba dia letak ular tu atas lengan Kila ni halus je. Ya. Halus. Lepas ular tu berat. Ular apa tau, ular sawa kot. And ular tu belit dan berat, and bau dia sangat-sangat busuk. Dah tahu ular bau busuk. Saya pun Lepas tu dia pasal Kila belit. cakap. Bau ya Allah, sumpah korang jangan bau. Lepas tu dia belit tangan kita kan, dia belit. Walaupun dia dalam tu, dia belit-belit dia sebab dia bau kot kita punya darah kan. Dia lidah dia terkeluar kot. Terkeluar macam tu. Siapa je tak takut. Cuma kita tahu tak takut. Dia dah waktu Kila rasa sejuk tau. Tangan Kila rasa sejuk. Kan? Kila dah macam ya Allah. Kila dah memang nangis lah. Memang nangis teruk gila. Bayang, dekat atas ni tangan ular. Kaki belut. Belut. PC sabar. Cuba bagi tahu macam mana nak sabar. Kila kata tu kejung macam tu tau. Itu memang apa yang orang nampak dekat TV tu memang real expressions. Memang tak ada nak cover dah, tak kisah dah time tu. Lepas dia belit kan, dia belit dah lah sejuk berat gila, and Kila kena cari puzzle tau, kena siapkan puzzle. Dan puzzle tu pula production pandai, dia letak bawah ular tu. Bayangkan Kila kena angkat ular. Dah lah ada masa, faham tak ya Allah. And Kila kena, time tu Yaina cakap lah, Kila it's okay, angkat ular tu, ambil huruf tu. Kila dah macam la ilaha illallah. Memang rasa nak jerit. Cakap tak boleh. Lepas tu Yaina cakap, Kila tengok mata Yana, cakap tengok mata Yana, fikir your goals, fokus. Yaina lah Kila rasa banyak membantu tau. Kila rasa nak give up gila. Oh my god, buruk gila. Bukan Kila nangis. Cakap Kila you can. Kila fokus. Kila fokus. Bila Yaina dah cakap macam tu, Kila macam okay, macam tu kan. Lepas tu Kila ambil, tiba-tiba ular tu, kalau kat TV tak keluar, ular tu kan ada lubang, dia keluar tau. Dia keluar, bayang nak dia pergi dekat muka kita, faham tak? Sebab ada lubang, sebab mungkin dia bau manis sangat kot. Dia takkan lupa tak ular tu. Lepas tu waktu dia dah keluar, lepas tu semua macam kecoh lah, macam like nak masukkan balik ular dalam tu. Itulah Kila rasa tak boleh lupakan, Kila rasa paling mencabar. Lepas tu Diorang kata Kila jerit paling kuat time tu. Dia kata Kila jerit paling kuat, macam like dah nangis-nangis. Lepas dah habis semua macam beri tepukan lah. Sebab tak senang tau ular. Yelah. Lepas dah habis tu semua ratu, dia tak dibenarkan tengok. Dia orang dekat luar. So bila Kila keluar, Kila macam bestnya, wow. Rasa nak try lagi 10 kali. Kila cakap macam tu ada depan ratu yang belum buat lagi. Semua percaya. Dia orang kata macam, babe, hebatnya you babe. Oh my god, hebat. Dia tak tahu aku dekat dalam dah habis dah muka. Itu dah terseksa dah. momen paling best, dan Kila rasa benda tu menguji kawan-kawan Kila juga yang lain. Sebab dia percaya apa cakap Kila. Dia tak tahu Kila pun penakut. Itulah dia rasa best moment ever. And even until now pun kita orang still macam ingat tak dulu kau punya lah acah-acah, teringat apa ni acah-acah konon berani, padahal kau lah yang paling hauk bila masuk TV yang macam tu. And kalau siapa tengok episod tu, yang dapat ular semua gagal. Yang dapat challenge ular semua tak menang tau, semua bottom. Itulah dia rasa macam dia dah macam tu, aku ni kot terkeluar, aku ni kot nasib baik. Okay, lepas episod tu kan, Kila dah berani tak dengan ular, dengan belut, ke masih sama? Okay. Itulah orang kata surprise. Betul lah orang kata selagi kita tak cuba kan nak lawan fear kita, selagi tu kita tak boleh nak adapt tau dengan benda tu. Kila rasa now Kila dah better tau. Maksudnya gambar ular dekat phone Kila dah, macam ada video ular kat Twitter kan, Kila dah boleh buka and tengok. Dia jadi macam ni, dia jadi kita dah berani sikit macam sebenarnya okay kan. Biasa-biasa je ular ni. Mampulah, kita cakap boleh tapi takut depan mata terkial juga macam tu. Betul. Lah. Tapi dia jadi macam like better lah, dia buatkan kita boleh overcome kita punya fear sebenarnya. Betul. Jadi benefit jugalah dekat Kila juga kan. Betul. Azim cakap nasib baik cover dekat speech, betul. Betul. Aduh. Okay Kila.
Kila baru dinobatkan sebagai juara Ratu Hijabista. Hijabista tu sendiri sinonim dengan berhijab, berpakaian sopan, orang kata tingkah laku pun sopan kan, beradab. Jadi macam mana Kila jaga konten di social media, terutamanya di Instagram, sesuai dengan title Ratu Hijabista itu sendiri? Okay, macam yang semua tahu, mahkota yang diletakkan atas kepala Kila adalah bukan semata-mata berlian yang cantik di atas kepala, tidak. Tapi ini lebih kepada satu tanggungjawab yang sangat besar yang Kila kena pikul seumur hidup. Okay? Sebab orang kata benda itu bila dia dah Kila dapat, itu adalah tanggungjawab yang Kila kena pegang untuk agama, bangsa dan negara. Maksudnya macam mana Kila nak jadi a better person untuk kita punya masyarakat. Untuk diri Kila, masyarakat, agama dan juga bangsa lah. Jadi macam mana Kila nak jaga image dekat social media adalah bagi Kila, wanita berhijab bukan sahaja you macam like sopan, terlalu sopan, macam okay everything you tak boleh buat. No, bagi Kila wanita berhijab juga mampu buat aktiviti lasak. Contohnya macam Kila berhijab dan Kila juga minat sports, Kila minat seni, Kila minat bercakap, Kila minat macam-macam lah. Jadi Kila tak pernah limitkan diri Kila, oh aku ni berhijab macam ni so aku tak boleh lah nak main suka-suka lasat. Tak, Kila rasa sebab Kila suka extreme sports, Kila suka Kila suka benda tu. Jadi Kila tak pernah limitkan diri Kila macam tu, selagi kita masih tahu untuk jaga berpakaian kita dan cara kita orang kata portray diri kita dekat social media. Janganlah terkinja-kinja, tersana sini-sini kan. Jadi orang kata kena pandailah dekat situ. Dan macam kalau berpada-pada. Macam kalau Kila main sports ke, Kila buat kerja ke, Kila aktif apa-apa, Kila masih lagi tonjolkan dekat social media. Sebab Kila nak orang tahu bahawa kita sebagai wanita yang berhijab ini janganlah pernah limitkan diri you. You boleh jadi independent. Kita adalah superwoman sebenarnya. Kita boleh jadi, semua orang boleh jadi superwoman in your own way. Betul. So of course lah image itu yang Kila kena bawa mestilah janganlah berketerlaluan, tapi mampu memberi inspirasi bukan saja diri kita tapi diri orang lain juga, insyaAllah. Betul. Okay Kila, macam kita tahu kan, Kila sentiasa bekerja di hadapan kamera almost every day. Kila sendiri modeling, Kila join program TV. Jadi Kila dah ada keyakinan di hadapan kamera lah orang cakap. Macam mana Kila dapatkan keyakinan tu? Ada tak tips nak share dengan viewers kita malam ni? Okay, Kila juga dapat juga banyak orang tanya Kila macam mana nak confident depan kamera, macam mana you boleh confident kalau bercakap. Satu rahsia lah Kila bagi kan. Waktu Kila program Ratu, Kila ni walau dekat mana-mana Kila ada Kila punya imagination punya kamera tau. Ini Ratu Tina pernah cerita lah dekat media itu. Macam Kila kan kalau naik van kan, kita nak on the way, kita tak tahu kita nak pergi mana sebab kita kena tutup mata. Kan Kila suka duduk tepi cermin. Cermin yang ada sebelah Kila tu, hi guys, Assalamualaikum, hari ni kita orang akan pergi. Kila jadikan dia kamera tau. Sebab kenapa? Bagi Kila semakin banyak kita bercakap dengan kamera ataupun cerminan yang nampakkan diri kita, kita jadi lebih yakin. Sebab itulah Kila selalulah orang kata bagi tahu dekat orang ramai, kalau kita bangun tidur ke apa, cuba praktikkan untuk cakap depan cermin. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi, cantik lah. Puji ke, cakap benda-benda praktis, cakap je depan cermin. Sebab kita nampak kita punya self-reflection, kita nampak mistakes kita kat mana. Kalau kita bercakap sambil kita tengok tau muka kita ni macam mana. Kalau kita cakap macam, engkau ni kenapa cantik sangat, macam tak kena macam tu. Kenapa cantik sangat lah, macam tu. So dia selari. Sebab tu Kila cermin itu adalah kawan baik Kila. Kila rasa memang kawan-kawan Kila memang tahulah Kila memang suka bercakap dengan cermin daripada dulu sampai sekarang. Dan kalau nak kata macam mana nak yakin depan kamera adalah jadikan kamera itu adalah kawan. Jadikan kamera itu macam like kawan kita. Kita nak berborak dengan kamera, jadikan macam oh hai hari ni tahu tak aku macam ni kan, kita cakap kawan kita. So jadikan kawan so that kita jadi selesa bila nak cakap, kita tak awkward kan. Lepas tu make sure to think before you speak. Okay, sebab nak bercakap dengan kamera ni you kena think fast. You kena think fast. You tahu what's next sampai nak cakap. Bila you dia tidak akan jadi bila you pandang kamera tu jadi lain kan. So kena think fast, kena think before you speak. Kadang-kadang kalau you nak before you macam kita orang pun nak bercakap depan kamera ke apa, before kita orang pergi depan kamera kita orang dah macam okay,
apa point-point kita nak cakap. Kita dah ada lah the idea apa kita nak cakap. So that bila kita depan kamera, kita lebih bersedia. Tak adalah kita dijauhkan lah daripada bercakap benda-benda yang apa dia cakap. Macam tu lah. So make sure to think before you speak, think fast dan jadikan orang kata kamera itu adalah cerminan ataupun kawan baik kita. So bila kita pandang kamera, kita selesa. Buat je macam vlog sendiri. Alah, buat jadi diri sendiri. Be yourself itu sangat penting. Okay, lagi satu, be yourself lah. Jangan tiba-tiba engkau sebenarnya macam ni. Tapi kamera lain, orang jumpa depan-depan lain. Tak nak lah macam tu kan. Melainkan itu adalah faktor kerja. You kena jadi macam ni, you kena jadi watak macam ni, itu lain kan. Ini dari segi macam mana kita nak yakin. Macam just yakin depan kamera macam mana. Be yourself lah, jadi confident je. Jangan rasa macam, jangan pernah burukkan diri you tau. Jangan rasa aku ni dah lah, aku ni. Jangan. Kila selalu praktikan untuk kita puji diri kita. Kalau bukan kita puji, siapa lagi nak puji? Nak harapkan member macam alang kau kan member kita macam mana, kita faham sendirilah. Yelah. Baik kita yang cakap baik-baik untuk diri kita sebab benda tu kita consume tau. Kalau kita kata kita ni baik, kita ni penyabar, kita consume benda tu. So insyaAllah kita pun boleh deliver dengan baik. So boleh. Macam Kila kan sebelum Kila naik atas pentas final tu, tipu tak nervous. Tapi Kila cuba untuk tenang, Kila cakap kat diri Kila, you know what? Bila kau naik atas pentas tadi, kau akan boleh cakap. Kau akan tenang, kau akan boleh cakap. Okay, just be yourself. Kila cakap macam tu diri Kila. So bila atas pentas, itulah apa yang kita akan portray nanti. Kita akan deliver yang baik. Kita cakap baik-baik, kita akan deliver pun yang baik. Macam like Kila ada juga few friends yang jenis yang suka kan memburukkan diri dia. Ini dah lah macam ni, ini dah lah macam tu. Jangan pernah rendahkan diri kita sebab diri kita mahal. Jangan pernah nampak diri kita murah. Itu yang Kila selalu cakap. Kalau kita rasa diri kita rendah, diri kita ni selalu di bawah, macam mana orang nak nampak diri kita ni sesuatu yang a star tau, macam wow. Kita kena yakin lah, yakin janganlah macam terlalu yakin macam over, janganlah begitu kan. Yakin dengan diri kita tak apa, like, orang tak tahu. Cakap dengan diri kita, cakap boleh, okay, Kila boleh. Macam tu, yakin. InsyaAllah boleh. Jadi viewers nanti dah boleh start berbual depan cermin start berbual depan cermin malam ni. Start bercakap dengan cermin. Jadi je jadi tu kawan anda. Okay, Kila lepas jadi juara Ratu Hijabista kan, mesti Kila dah start busy dengan program itu, program ni. Jadi apa perancangan Kila yang terbaru? Ke Kila ada plan nak masuk berlakon? Ada tak? Okay, planning Kila sekarang Kila tengah belajar lagi. Dan insyaAllah memang ada perancangan orang kata Kila lepas dah habis pun Kila memang merancang untuk masuk dalam bidang lakonan dan juga bidang hosting. Sebab itu merupakan orang kata minat Kila kan, bakat yang ada. Jadi buat masa sekarang ada few projects in the future masih lagi dalam perancangan. Doakan yang terbaik insyaAllah. Semoga Allah sentiasa murahkan rezeki, permudahkan segalanya. Amin. Dan perancangan Kila memang to be more active on industry lah, insyaAllah. InsyaAllah sekarang tengah dalam planning dan orang kata semoga Allah pemudahkan setiap jalan itu. Semoga study Kila pun okey, kerja pun okey juga. Jadi sekarang Kila online lah, study online? Sekarang tengah online class. Okey tak? So far okey tak? So far, cuba tanya semua orang, so far okey tak? So far Alhamdulillah, kita walaupun kita rasa tak okey, kita kena cuba okeykan lah juga. Sebab yang menghadapi benda ni bukan kita seorang, lecturer pun juga sama kan. Sama-sama bertarung, sama-sama to make this happen. Walau of course lah, Kila percaya nak cakap dari segi kita punya energy drain, semangat kita drain during online class ni, Kila tak nafikan. Sebab Kila pun mengalami benda yang sama. Macam Kila pun bekerja, Kila pun kena fokus study. Kadang-kadang benda tu rasa macam ya tapi macam mana Kila selalu letakkan dalam diri Kila, aku dah mulakan benda ni, so aku kena akhirkan benda ni dengan baik juga. Kila tak nak Kila give up di pertengahan ke, tak nak. Kila nak whatever it is, just do it. Push myself, just do it. Buat je. Kalau Kila tak buat, Kila tahu Kila akan menyesal in the future. So fikir macam tu je. Kalau kita tak buat sekarang, kita akan menyesal in the future. So nak tak nak, kalau nak dapat semangat nak online class ke apa, bagi Kila to always talk positive things to yourself lah. Pujuk diri kita, it's okay, jangan rasa malas, jangan no macam tu. Cakap pujuk diri kita. Biasalah sebab kat rumah kan, surrounding rumah, so betul.
tipulah, tak pernah drain. Kila percaya semua orang rasa benda yang sama sekarang ni. Tapi Betul. tak ada orang boleh bantu selain diri kita. Kita tak boleh nak suruh parents kita bantu ke apa, tak, sebab dia tak ada dalam situasi kita kan. So Betul. yang boleh naikkan balik diri kita, yang boleh macam okay aku kena fokus adalah diri kita. Betul. Bantu Jadi diri kita. yang penting be positif, orang kata. Serap energi yang positif kan. Betul, Jadi betul, everything betul. will be positif. Jadi Kila sedar tak sebenarnya kita dah nak habis dah live ni. Oh, ya Macam ke? best kan berbual dia, betul. Ya ke? Macam dah nak habis dah. Baru je start tadi. Baru je Itulah. nak sembang. Baru nak panas-panas dengan Kila. Itulah, ada yang tanya soalan ke apa-apa. Korang ada tanya soalan, Kakak korang Kila. boleh tanya soalan. Halo Hatim. Mau kita tu Saiful. Hai, ada megat ramai ada juga. Terima kasih Joy. Ada orang tanya pengalaman yang best Kila dekat Rembau. Ui, saya suka baca cerita pasal Rembau. Kila rasa lah kalau Kila diberi peluang untuk buat talk kan dekat UiTM Rembau, Kila rasa banyak benda Kila akan cerita. Sebab Kila start di UiTM Rembau memang start sangat fresh, and UiTM Rembau tu masih lagi baru. Kita orang adalah batch yang awal yang memang dulu mana ada facilities yang macam mana orang ada sekarang, yang dapat sekarang. Jadi dan Kila ada juga tahu dapat DM daripada adik-adik junior-junior macam like Kak Kila, kita orang sekarang baru masuk study diploma tapi study online je. So macam mana nak join club ke apa-apa ke kan. Kila faham macam kita orang dulu, kita orang face to face tau, kita berada di UiTM Rembau. So untuk join pelbagai club itu mudah. Macam Kila memang Kila akan grab apa sahaja opportunity. Kila akan join event, Kila akan join drama, Kila akan join berlakon itu, MC, hosting, moderator, semua Kila akan join. Sebab itu adalah pengalaman. Bila kita ada pengalaman, itulah yang kita boleh kongsikan kepada orang lain juga. Sebab masa kita jumpa dengan pelbagai jenis orang itu, itulah benda yang kita belajar tau. Satu lagi kita dapat berpeluang jumpa dengan orang-orang yang hebat. Different people, kita ada different orang kata message. So kita berkongsi dekat situ. So benda tu sangat fun. Dan orang kata pengalaman paling best dekat UiTM Rembau adalah join event. Kila dulu pernah jadi sekretariat MPP. Kila join Kopa, Kila join kebudayaan. Jadi benda-benda, sebab Kila join benda-benda ni lah Kila jadi FACI MDS. Benda-benda tu lah dengan orang-orang sekeliling Kila. Benda tu Kila rasa yang sangat-sangat fun, momen-momen kita. Jadi untuk adik-adik yang DM tanya macam mana nak aktif juga macam Kak Kila dulu, macam mana nak join, bagi Kila percaya still boleh aktif kelab kan, masih ada lagi secara online kan. Boleh saja libatkan saja diri kelab-kelab tertentu. Mungkin sudah diberitahukan kita ada kelab kebudayaan Regenda, NS Digital sendiri. NS Digital sendiri, siapa yang suka nak jadi wartawan kan dan sebagainya kan, boleh join. Jadi boleh aktif sebenarnya, cuma kena pandai cari peluang dan suka bertanya. Maksudnya tanya orang-orang yang aktif. Contoh NS Digital sekarang, siapa-siapa yang aktif boleh tanya macam mana I nak join ni, apa yang akan boleh buat, apa aktiviti-aktiviti dalam NS Digital tersendiri. Kita ni jangan malas. Kalau kita nak sesuatu tu effort pergi tanya. Betul. Kalau tanya orang-orang yang ada pengalaman, experience, what if I do this, what if I do that, macam tu. Bertanya. Betul. Boleh. Jadi korang percaya walaupun online korang boleh juga enjoy benda ni. Macam sekarang NS Digital ada seorang moderator yang sangat cantik dan berbakat. Macam sekarang. Nampak? Terima kasih. Okay, jadi kepada junior-junior UiTM Rembau yang tengok live ni, korang boleh follow NS Digital tau untuk lebih banyak updates. Okay Kila, sebelum kita end live kan, boleh tak Kila bagi sikit lah kata-kata semangat ke nasihat kepada junior-junior Kila dia di UiTM Rembau sendiri dengan viewers kita? Okay, boleh. Okay. Kepada junior-junior dan kepada yang menonton sekarang ni, apa yang Kila boleh bagi nasihat ataupun orang kata advice kepada semua adalah jangan pernah orang kata pernah tidak percayakan diri anda. Selalu yakin dengan diri kita, selalu yakin dengan kebolehan diri kita, dan kalau kita nak sesuatu itu berusaha. Kila ada baru jumpa satu quote ni dekat Twitter dan Kila suka sangat, yang Kila pegang benda tu dan Kila rasa benda tu bagi kebaikan kat Kila juga nak share kepada semua. Kila ada tulis. Boleh? Kila memang suka tulis. Kalau Kila jumpa benda-benda best, Kila akan tulis. So benda tu when we read every day, benda tu kita akan automatically benda tu hadir dalam jiwa kita tau. Okay, dia berbunyi macam ni. Mungkin kalau siapa nak catat ke nak tulis boleh juga kan. Dia berbunyi,
Do not sit around wishing that things were easier. Wish that you were better so you can achieve. It starts with a wish and then comes with hard work. Wish you were better first and use that wish to make yourself work harder and become better. Jangan jadi seorang manusia yang hanya duduk, yang rasa macam, yang selalu cakap, aku harap benda ni senang lah. Aku harap benda ni macam ni. Aku harap. No. Okay. Jadilah seorang manusia yang selalu mengharapkan diri kita, okay, yang selalu mengharapkan bahawa ya Allah bagilah aku ni a better person. So bila kita jadi better person, kita boleh achieve something tu. Faham? So selalu jangan harapkan benda tu akan jadi mudah. Benda tu tak akan jadi mudah. Tak ada benda yang mudah dalam dunia ni. Kita kena harap supaya kita ni a semua better, datang dengan usaha. Ya, bila kita jadi a great person, kita boleh achieve something tu. Betul tak? Sebab bila kita rasa kita ni boleh jadi a great person comes with hard work. So you kena ada effort, you kena ada usaha. Contoh, kalau you rasa macam I minat lah nak jadi pengacara, I minat nak jadi TV presenter ke apa, Usaha, tonjolkan diri you yang you ni minat benda macam ni. Start join event-event ataupun start jadi volunteer nak jadi MC. Gila dulu paling excited tau kalau orang nak jadi MC ke moderator, gila lah yang akan macam bagi aku please macam tu. Sebab kita dah ada satu passion tau, so kita kena gila. Dan kita kena sentiasa belajar untuk bermula daripada bawah. So bila kita belajar pada bawah, kita akan banyak belajar kesalahan, mistakes, kita akan belajar kegagalan, kita akan belajar pelbagai jenis yang bermula daripada bawah. So start from that, kita akan slowly naik macam tangga. So kita akan mendaki bukit yang sangat tinggi. InsyaAllah semua orang boleh capai kejayaan. Okay? Betul. Di samping itu juga Kila memang nak orang kata nak bagi tahu semua bahawa setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini, orang kata kena seiring dengan keredaan Allah. Okey, macam yang Kila selalu, ini Kila nak berkongsi lah kepada orang yang boleh berkongsi dengan semua bahawa macam Kila selalu amalkan daripada zaman sekolah, diploma dan degree sebagainya. Apa yang kita buat tu kena seiring dengan doa kan. Contoh, kena selalu amalkan macam-macam jenis doa supaya kita ni sentiasa teguh berjalan mencari kejayaan di samping mendapat berkat dan redha daripada Allah. Ada orang berjaya tapi Allah tak redha kan. Allah tak berkat apa yang dia buat tu. At last dia tak happy. So macam Kila selalu cakap diri Kila, aku nak jadi orang yang berjaya, aku nak jadi macam ni. Dalam masa yang sama engkau redha. So selalu baca doa lah. Contoh doa yang boleh diamalkan adalah selawat tafrijah. Read every day. Selawat tafrijah, you guys boleh tengok dia punya makna sangat bagus. Korang akan rasa macam wow, ini rupanya orang kata kelebihan selawat tafrijah ni. Dan seterusnya doa Ummu Salamah kalau ada siapa yang ada rasa kita ditimpa musibah dan sebagainya. Ini Kila amal daripada zaman sekolah lagi. Selalu macam Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan seterusnya doa selawat tafrijah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Dipermudahkan segala urusan. Doa kunut punya meaning pun sangat bagus. Doa duha pun sangat bagus. Amalkan kalau jumpa apa-apa doa, praktikan diri untuk screen cap and send dekat kita punya private. Macam kalau Kila ada dekat WhatsApp tu kan, untuk me je. Untuk me je. Maksudnya kita message diri kita sendiri kan. Maksudnya apa-apa notes yang penting kita simpan dekat situ. So Kila memang kalau Kila jumpa dekat Twitter ke, dekat mana-mana siapa-siapa yang berkongsi lah, Kila akan letak dekat file me tu. So bila kita solat, kita akan buka file tu, so kita nampak doa ni, doa tu. So hari ni rasa macam nak doa ni lah. Sebab Kila percaya doa itu sangat penting dalam hidup. Sebab dia seiring dengan apa kita nak lah dalam hidup. Kita tak adalah aku nak kejar lah kejayaan, aku nak jadi orang hebat. Cakap lebat ni, cakap pampak kita nak macam-macam. Tapi kita sangat sombong kan, kita sangat sombong nak macam-macam. Tapi kita tak nak ingat dekat yang Esa, yang menjadikan diri kita, yang memberikan kita segalanya. So Kila memang orang kata praktikkan untuk diri Kila sendiri untuk sentiasa amalkan doa. Sebab tu macam bagi Kila kalau jumpa doa yang best macam excited, macam okay hari ni nak try lah baca doa ni. Macam tu. So sangat penting supaya hidup kita ni ada berkah tu, ada keberkatan dan redha tu, insyaAllah.
So kita tak buat something tu sia-sia. Itulah Betul panjang tu. kita cerita, tapi itulah mungkin yang boleh saya kongsikan kepada yang menonton hari ini. Betul tu. Sangat orang kata berilmiah perkongsian Ah, kita. Dapatlah memberi manfaat kepada orang lain juga. InsyaAllah. Orang kata Orang kata Okay. next masuk ustazah pilihan, Kila takut. Takut saya masuk ustazah pilihan nanti saya out. Awal first episode saya dah terkeluar. Okay. Okay Kila, kita pun dah nak sampai ke penghujung. Jadi sebelum tu saya nak ucap terima kasih kepada Kila sebab sudi meluangkan masa dalam Latihan Live Season 2 ni dengan perkongsian doa-doa dan sebagainya. Terima kasih Kila. Semoga apa yang Kila lakukan berjaya. Kila jadi Amin. Kila doakan juga mungkin sekarang musim PKP kan. Ramai yang start buat bisnes, start join itu, join ini untuk kita nak mencari rezeki. Sama-sama kita berusaha untuk mencari pendapatan, dan Kila doakan yang join bisnes apa-apa saja dipermudahkan segala urusan. Kila sikit je nak tambah. Kila sangat suka tengok orang muda kita cuba untuk berjaya. Kadang-kadang kan macam umur kita lah, Kila boleh cakap umur 20-an ni, kadang-kadang kita nak segalanya, kita nak duit, kita nak macam-macam lah, tapi kita tak nak usaha. Aku nak duit lah, aku tak ada duit lah sekarang. Bagi Kila, kita ni kena jadi manusia yang selalu mencari peluang. Kalau kita rasa kita nak ada duit, kita buat something yang boleh mendatangkan duit. Join apa-apa bisnes ke, buat jual produk orang ke sebagainya kan. Ambil peluang dekat situ, jangan malas lah. Sebab bagi Kila, kalau kita, sebab sekarang musim duduk rumah, online class, Kila rasa kita juga boleh buat online business kan sebenarnya. Siapa yang nak cari pendapatan, daripada situ sedikit sebanyak kita ada income jugalah. Sebab bagi Kila, walaupun umur kita 21, orang-orang muda ni lah yang kena bangkit, yang kena orang kata please lah, orang kata kita cuba bangkitkan kita punya ekonomi sendiri, bantu diri kita sendiri. Okey, umur macam ni bagi Kila, kalau boleh kita cuba untuk kurangkan bergantung kepada ibu ayah kita. Maksud Kila, umur yang 20-an ni biarlah kita yang cuba usaha mencari rezeki kita yang sihat, yang masih lagi orang kata ada kudrat ni kan. Cuba sendiri independent, cari rezeki dan sebagainya untuk kita bantu parents kita. Supaya kita kena selalu cakap dengan diri kita, aku nak cari rezeki supaya one day parents aku tak perlu bagi duit dah dekat aku. Aku boleh bayar segalanya dengan hasil sendiri. Selalu tanam benda tu. Sebab Kila tak nak tengok anak muda yang macam ni malas. Sebab kita pun macam ni kan. So ini juga nasihat pada diri Kila lah. Jangan jadi seorang yang malas. Kalau kita nak something, go for it. Jangan pernah lepaskan peluang. Jangan buang masa. Okay, umur 20-an ni kalau boleh jadilah anak yang tak mengharapkan parents lah. Kita yang kena bagi dekat diorang sebenarnya. Okay, itu saja. Jadi kita kena ada usaha. Kalian dan juga saya, insyaAllah. Kita kena ada usaha untuk majukan diri sendiri usaha kan. Usaha untuk maju diri sendiri, betul. Kalau tak sayang. Sebenarnya banyak peluang yang boleh kita buat sebenarnya. Boleh join macam-macam bisnes. Jadi dropship ke, agent ke, tak salah tau kita jual brand orang ke apa. At least kita ada usaha, kita tak malas. Kita bukanlah orang kata orang muda yang malas, yang nak mengharapkan duit kan. Kau punya flex lah dekat social media dan sebagainya, tapi kita tahu itu adalah parents bagi dan sebagainya. Kita tak naklah macam tu. Nak something yang kita ada adalah hasil titik peluh susah payah kita sendiri. Okay? Kita yang kena bagi kat parents kita sebenarnya. Bagus. Betul Kila. Ramai setuju. Ya, insyaAllah. Sama-sama. Kita doakan semoga saya, awak jadi anak yang orang kata boleh bantu parents kita. Dan supaya kita ni jadi seorang yang tak kedekut, seorang yang pemurah. Setiap rezeki yang kita ada, kita kongsi je, kita belanja je, kita bagi je. Sebab kita kena ingat, rezeki yang datang itu adalah bukan kita saja, untuk orang lain juga. So kalau kita ada sikit, kita rasa macam aku dah tak ada duit, tapi belanja je lah orang, macam tu. Sebab daripada situlah sebenarnya lagi banyak kita ada tau. Paling simple, belanja family makan, belanja kawan kita makan. Tak apalah hari ni aku bayar, tak apalah hari ni, macam tu. Dulu Kila pernah juga rasa macam lagi kita keluarkan duit, lagi kita rasa sikit kan. Sebab kita manusia, kita masih lagi belajar. Tapi sebenarnya salah. Lagi kita keluarkan, lagi rezeki tu datang tanpa kita duga tau. So benda tu Kila rasa sangat orang kata macam Kila dah rasakan benda tu, dan Kila harap semua pun boleh rasa benda yang sama. So sentiasa ada rezeki tu jangan pernah kedekut, berkongsi, berbagi. Sebab rezeki bukan milik kita.
Kalau hari ni kita Betul. mati, adakah duit dekat bank itu kita dapat? Tak, kan? Hari ni kita mati, at least kalau kita bagi dekat, kita selalu bagi, maksudnya still ada lah insyaAllah dekat keberkatan dekat situ. Maksudnya Betul. hamba aku ni bukan duit dipakai untuk dia je, tak. Dia bagi kat mak ayah dia kongsi yang tu. Okay, betul tu Kila. Jadi sebelum live ni ter-end sendiri Kila, ada baik. Kan, alamak. Safe ya? Boleh nanti saya save. Okay, jadi kepada korang yang nak tengok live malam ni, korang boleh follow NS Digital Official. Okay, kalau nak tahu next guest kita siapa, follow NS Digital Official. Okay, thank you Kila. Thank you for Alright, the thank good you so sharing. much. Alright, thank you so much. Okay, jangan lupa support NS Digital, okay? Bagus. Betul. NS Digital mantap. Alright, okay, thank you. Bye. Assalamualaikum. Thank you. Bye Kila. Selamat malam. Alright. Bye.